Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita angkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita meneruskan lagi insya-Allah bincangan ini. Masuk ke ini kita telah memasuki ayat yang ke-65 daripada surah Yasin ini, yang semalam insya-Allah kita telah baca ayat-ayat yang menjelaskan tentang nasib mereka-mereka yang mengingkari Rasul dan Al-Quran yang diturunkan kepada melalui Rasulullah SAW ini kepada manusia. Akhirnya setelah di awal blok yang ketiga, blok yang keempat yang kita sedang baca ni, Allah SWT menjelaskan tentang kisah kebangkitan manusia semula daripada kematian, daripada kehancuran, daripada kubur, tulang belulang yang telah luluh, hancur luluh, manusia dicantumkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibangkitkan dalam bentuk yang segera. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa untuk melakukannya tanpa perlu kepada apa-apa persediaan. Terus dibangkitkan dan manusia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibicarakan. Akhirnya berlaku kumpulan yang pertama, masuk inna fil jannah syughulin fakihun, kan, orang yang telah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, in ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka, sementara penghuni neraka diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipisahkan pada hari itu di antara orang yang beriman dan orang-orang yang mengingkari Rasul dan juga Al-Quran ini. Kemudian Allah mengingatkan kepada mereka, akhirnya, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adu. Inilah jahannam yang dulunya kamu diancam dengannya. Islawhal yawma bima kuntum takfurun. Masuklah ke dalam neraka jahannam ini pada hari ini disebabkan kamu dahulu selalu mengingkarinya. Apa yang diingkari ini? Yang diingkari ini adalah
apa yang disampaikan oleh Rasul, iaitu Al-Quran, daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semua perkhabaran ini, apa yang disebut oleh Rasul adalah yantiqu 'anil hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasul. Jadi ini yang didustakan oleh mereka, kerana itu mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan proses, seterusnya dijelaskan proses bagaimana mereka ini tanpa dianiaya sedikit pun, dengan sepenuh keadilan mereka telah dimasukkan ke dalam neraka itu kerana perbuatan mereka. Kita baca insya-Allah ayat-ayat yang berkaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasakhnaahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Al-yawma nakhtim, khatam, nakhtim, kami telah tutup, kunci, ala afwahihim, ke atas mulut-mulut mereka, afwahihim. Wa tukallimuna aydihim, dan berkata-katalah aidihim, tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan berkata-katalah tangan-tangan mereka ini, tashhadu, menjadi syahid, menjadi saksi, memberikan kesaksian, arjuluhum, kaki mereka, terhadap bima kanu yaksibun, apa yang telah mereka usahakan di atas muka bumi. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim, dan jikalau kami menghendaki, walau nasya'a, insya-Allah, kalau dikehendaki oleh Allah, lau nasya'a, kalau Allah kehendaki, walau nasya', jikalau kami menghendaki, pastilah latamasna ala a'yunihim, kami hapuskan penglihatan mereka, mata mereka, lalu mereka berlumba-lumba mencari jalan. Kami hapuskan mata-mata mereka, mereka berlumba-lumba mencari jalan, fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Dan macam bagaimanakah mungkin fa anna yubsirun, mereka dapat melihat jalan mereka ni. Walau nasha'u lamasakhnaahum ala makanatihim, dan kalau kami menghendaki, masakhnaahum ala makanatihim, pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada. Maka famastata'u mudiyya, mereka tidak sanggup lagi untuk berjalan, wala yarji'un, dan tidak sanggup untuk kembali. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nescaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya semula, maka apakah mereka tidak memikirkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini. Jadi apakah objektif ini 4 ayat yang kita baca ini? Akhirnya ayat 68 ini, di hujung blok yang keempat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan
kenapakah disebut semua perkara ini? Supaya persoalannya adalah afala yaqilun, apakah mereka tidak memikirkan semua perkara ini? Jadi objektif kita nak cuba faham ayat-ayat ini adalah supaya kita dapat fikirkan tentang perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. InsyaAllah kita cuba perhatikan. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, menceritakan bagaimanakah mereka ini sebenarnya akhirnya dimasukkan ke dalam neraka, dan apa yang dulunya di dunia mereka gunakan untuk menolak ataupun mendustakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, tali Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ini Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala adalah tali, kan? Buhul, kan? Yang merentang daripada langit kepada bumi, ke bumi, kepada manusia, kan? Itu adalah bayangan yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, bahawa kitabullah ini Al-Quran ini adalah tali Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit, yang menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia adalah kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang tidak menghormati, menghargai tali perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka layaklah mereka ini dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana di dunia dulu, kan, mereka menggunakan segala apa yang mereka ada, kemampuan yang mereka ada ini, untuk menolak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ini, kan, dengan berbagai alasan dan berbagai hujah, kan, menggunakan segala kemampuan intelektual yang mereka ada, menggunakan segala alasan yang dapat mereka cipta daripada diri mereka untuk menjadikan ia satu yang sukar untuk dilaksanakan dalam kehidupan mereka, baik dari segi hukum hakam syariatnya ataupun hujah-hujahnya akidah, kan, dan sebagainya, kan. Manusia boleh mencipta berbagai-bagai alasan di dunia ini, kan, yang disampaikan oleh lisan mereka. Kenapa mereka tidak mahu tunduk kepada Allah? Kenapa mereka tidak mahu hidup seperti mana yang ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala, syariatnya, berpakaian dan sebagainya? Itu semua alasan-alasan yang boleh diberikan di dunia ini. Tapi apa yang digunakan di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, dan pada hari ini kami tutup mulut mereka supaya mereka tidak boleh memberi alasan apa-apa lagi. Kerana mulut yang banyak memberi alasan, menyampaikan apa yang segala kemampuan yang mereka ada digunakan untuk menolak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan kepada manusia ni. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tutup alat output mereka ni, kan, iaitu mulut mereka, kan, supaya dia tidak dapat lagi untuk menceritakan perkara-perkara yang datang dari dalam diri mereka, kan. Dan yang pada hari itu wa tukallimuna aydihim, akhirnya tangan-tangan mereka dan kaki mereka, tangan-tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka, kan, terhadap apa yang telah mereka usahakan dulu, kan. Akhirnya yang menjadi dalam mahkamah, satu mahkamah ini yang dikira adalah kesaksian dan juga bukti-bukti, kan. Jadi Allah SWT menengah-tengahkan saksi-saksi Allah yang amat kukuh, kan. Di antara saksi Allah SWT adalah malaikat-malaikat Allah SWT. Dan dalam ayat-ayat lain disebut tentang malaikat-malaikat ini, tapi di sini nak di-highlightkan ataupun
ketengahkan, kan, fokus kepada anggota-anggota manusia ini yang kerana digunakan di dunia ini untuk menolak peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kan. Amat malanglah manusia yang menggunakan segala kemampuan yang mereka ada untuk menghujahkan bahawa apa yang disampaikan oleh Rasul ini, melalui Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW ini adalah merupakan perkara yang berbagai hujah yang mereka ketengahkan nanti akan dijawab satu persatu dalam ayat yang selebihnya di dalam surah Yasin ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat dalam mahkamah Allah SWT, mulut tidak lagi diberi keizinan dan kemampuan untuk berbicara, dan anggota-anggota lain yang digunakan oleh manusia sepanjang hidupnya untuk berbicara, akan berbicara memberitahu segala kesaksian. Kerana kaki dan tangan ini mereka adalah anggota yang melaksanakan apa yang difikirkan oleh pemikiran manusia, tetapi yang memberi kesaksian di dunia dulu, mulut, banyak mungkin akan melakukan menukar fakta menjadi kebatilan, kan. Tapi tangan dan kaki ini, apa yang mereka lakukan ialah apa yang sebenarnya datang daripada pemikiran manusia ni, kan. Kesaksian dari saksi yang benar-benar terlibat dalam setiap peristiwa yang dilibati oleh pesalah adalah kesaksian yang paling kuat dan terbaik, kan. Ini adalah keadilan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang keadaan ini, kan. Fayawma idzin la yas'alu an dzambihi insun wala jan, kan. Pada waktu itu, pada hari pembalasan mahkamah Allah SWT ini, manusia dan jin tidak lagi akan tidak ditanya tentang dosanya, kan. Maka, kan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka ala ataupun pemberian Allah yang manakah, kan, yang kamu dustakan. Pada hari itu yu'raful mujrimun bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Jadi pada hari itu Allah SWT menjelaskan manusia dan jin tidak akan ditanya tentang dosa dia, kerana mulut dia tidak akan bercakap lagi, kan. Semuanya akan dijawab oleh semua anggota-anggota yang menjadi saksi apa yang mereka telah lakukan di dunia dulu. Ini adalah keadaan yang amat mengerikan dan menakutkan. Orang-orang yang amat sombong di dunia ini boleh menjawab dengan segala kesombongan, takabur, kan, mencari segala alasan dengan fikiran mereka, dengan intelektual yang Allah bagi pada mereka. Akhirnya semua kelebihan ini tidak dapat digunakan lagi di hari pembalasan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan membawa datang saksi-saksi yang amat jelas, saksi yang terlibat di dalam, yang sendiri terlibat di dalam apa-apa yang telah dilakukan oleh manusia di dunia ini. Kerana itu tidak akan ditanya lagi mulut mereka tentang dosa mereka ini, kan. Walau nasha'u la tamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Jadi kalau kita nampak, kan, pada ayat 65 ni, bentuk persoalan itu dia bertukar, kan.
Kalau di dalam ayat 64 dan sebelumnya, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ganti nama diri pertama, kan? Islauhal yawma bima kuntum, kamu semua, kan? Takfurun, kan? Masuklah kamu semua ke dalam neraka pada hari ini. Jadi itu adalah bahagian sebelumnya, interaction itu antara Allah dengan orang-orang yang berdosa ini. Tapi pada ayat 65 ini, kan, ke bawah dan seterusnya, Allah SWT tidak menggunakan lagi ganti nama diri pertama ni, kan, kerana dia gunakan ganti nama diri ketiga, kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, him maknanya mereka semua. Kalau kuntum, kamu, kan. Jadi dalam keadaan ataupun ayat-ayat selepas ini, pertukaran ini memberi isyarat kepada kita bahawa ini adalah tidak telah jelas perkara ini, dan Allah SWT tidak bercakap lagi dengan mereka, kan. Itu adalah seolah-olahnya selari dengan ayat yang Allah SWT nak jelaskan ini, kan. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, kan. Berkatalah pada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka, kan. Pada hari itu yang akan bercakap adalah, kan, apa-apa yang anggota yang ada pada mereka ni, kan. Begitu juga walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim, kalau kami hendak pastilah kami hapuskan penglihatan mata-mata mereka. Kami hapuskan, di sini tidak disebutkan penglihatan, kan. A'yunihim ni mata-mata mereka, kami hapuskan mata mereka. Fastabaqus sirata fa anna yubsirun, kan. Kalau kami mahu, kami boleh cacatkan ataupun rosakkan mata penglihatan mereka. Ini adalah di dunia, kan. Seolah-olahnya di situ ada kan, walau nasya'u, kalau kami kehendaki ini, dan dia ada ditinggalkan, kan. Itu style Al-Quran, kan, dalam hal ni dia ada walau kunna nasya'u, kalau dulunya kami kehendaki, kan. Itu maksudnya, kan, di dunia dulu. Ini menceritakan tentang apa yang telah berlaku kepada mereka di dunia, kan. Sebab kalau kunna ini maknanya dia past tense, kan, menceritakan benda yang telah lepas. Walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim, kalau Allah SWT, kalau kami mahu, dulu kami telah rosakkan penglihatan mata mereka, kan. Kami boleh hilangkan penglihatan mata, hilangkan mata mereka, dan lalu mereka berlumba-lumba mencari jalan. Mereka yang sombong dulu, kalau Allah hilangkan penglihatan mata mereka, menghilangkan mata mereka, kan, mereka akan berlumba-lumba, kan, dalam keadaan yang amat rendah, hina, untuk mencari jalan, kan. Betapakah mereka dapat melihat? Fa anna yubsirun, kan. Jadi ingatan Allah SWT, seperti mana yang ayat yang kita baca sebelum ini, bila-bila masa saja sebenarnya Allah SWT boleh menurunkan azab ataupun hukuman Allah SWT kepada manusia ini, kan. Salah satu bentuk ini adalah dihilangkan penglihatan mata manusia kita, kan. Kerana kita berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan, tidak mengingati apa yang disebut oleh Allah SWT ini, lupa kepada ancaman Allah SWT. Allah SWT mengingatkan bahawa kalau Allah hendak, bila-bila masa saja Allah boleh merosakkan pandangan mata. Maka dapatkah kamu melihat, kan? Apabila kalau Allah rosakkan. Walau nasya'u lamasakhnahum, ayat 60 seterusnya. Kalaulah kami kehendaki, walau kunna nasya'u, itu maksudnya, kan? Disebut di sini walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Kalau kami menghendaki, pastilah kami ubah atau kami rosakkan. Juga kami boleh defaced ataupun merosakkan, menjadikan mereka tidak mampu untuk bergerak, kan? Mencacatkan ke, kan? Ubah mereka di tempat mereka berada, ala makanatihim,
Di tempat mereka berada itu, tiba-tiba Allah SWT boleh jadikan mereka tidak boleh berjalan, tidak mampu berjalan. Allah ambil kaki dia, ataupun Allah ubah keadaan dia, kan? Sehingga kakinya menjadi, ataupun tangan dia menjadi tidak boleh berfungsi. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi. Famastata'u mudiyya wala yarji'un, dan tidak pula sanggup untuk kembali balik, kan disebut dulu kembali kepada keluarga mereka dan sebagainya, kan. Maka ini adalah seperti yang kita sebutkan tadi, kesannya ataupun objektif tujuan diceritakan perkara ini kerana di dunia dulu mereka menggunakan segala kemampuan yang Allah bagi kepada mereka ini untuk menolak, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Malah mereka menggunakan segala kurniaan yang Allah bagi kepada mereka ini untuk menjadikan mereka sombong, kan? Mempersoalkan, menghujahkan apa yang dijelaskan oleh Rasul kepada mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, kalau Allah hendak, Allah boleh tarik semua yang ada pada kita ini, kan? Bila-bila masa sebagai hukuman, kan? Mata antaranya yang paling berharga pada manusia untuk melihat, kaki, kan? Yang untuk membawa manusia bergerak, kan? Sehingga mereka tidak sanggup lagi berjalan, tidak mampu lagi berjalan, kan? Kadang-kadang Allah mungkin jadikan cacat tapi masih boleh berjalan, kan? Dengan berbagai cara yang lain. Tapi di sini disebut Allah boleh hilangkan kemampuan mereka untuk berjalan itu terus, kan? Sehingga tak boleh pakai apa-apa lagi untuk bergerak, kan? Mereka tak mampu lagi untuk bergerak, kan? Itu adalah satu keadaan yang amat berat bagi manusia, kan? Bila dia tak mampu untuk bergerak lagi, dia terpaksa duduk ala makanatihim, di tempat, kan? Allah jadikan mereka berada kekal di tempat yang mereka berada tanpa kemampuan untuk bergerak lagi, kan? Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Begitu juga, kan, Allah SWT jelaskan hujah-hujah ini, kan, supaya manusia fikirkan, afala ya'qilun, menggunakan akal mereka untuk memikirkan keadaan ini, kan. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nescaya kami kembalikan dia kepada kejadian dia yang awal, kan. Ini Allah sebut juga di dalam surah Ar-Rum ayat 54, kan, kalau kita baca, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang menciptakan kamu daripada keadaan yang lemah ketika lahir bayi, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, ba'di dha'fin quwwatin, kan. Quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian daripada kuat itu, ketika mana kemuncak kekuatan, keadaan muda belia manusia, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban, kan. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa, kan. Jadi Allah SWT melontarkan 3 senario keadaan yang mungkin yang berlaku kepada manusia. Pertama, Allah boleh hilangkan penglihatan mata manusia ini, kan? A'yunihim. Kemudian Allah juga boleh merosakkan ataupun menjadikan kaki mereka tidak mampu berfungsi lagi, sehingga tidak boleh digunakan langsung untuk menggerakkan mereka, kan? Tidak boleh bergerak lagi daripada tempat mereka, ala makanatihim, kan? Jadi mereka duduk kekal kat situ, kan, tanpa kemampuan untuk mengangkat sedikit pun kaki mereka, kan? Ataupun Allah SWT mengingatkan mereka, kan, semua ini, kedua-dua perkara tadi, yang pertama tadi, mata dan kaki itu amat mudah bagi Allah untuk menjadikan, seperti mana Allah SWT menjadikan mereka, kan, daripada lemah kecil kemudian menjadi kuat, kan? Tubuh badan mereka berubah beransur-ansur, berotot, kan? Menjadi tubuh badan yang gagah, yang kuat. Akhirnya Allah SWT kembalikan dia kepada kelemahannya, kan?
menjadi tua, kecut kan, segala apa yang ada pada mereka, otak pun boleh kecut kan, tangan dan kaki hilang otot-ototnya kan, menjadi kurus, kecil dan tidak mampu untuk berfungsi lagi. Semua itu adalah hujah kan, hujah tentang kemampuan Allah SWT untuk menyiksa manusia atau menghukum manusia kan, kalau Allah SWT mahu. Tapi Allah SWT memberi penangguhan kepada manusia. Kenapa? Kenapa Allah SWT tidak menghukum mereka lagi kan? Mereka bertanya, bila lagi nak datang hukuman Allah SWT kepada kami? Perkara itu tidaklah susah bagi Allah SWT. Bila-bila masa Allah boleh jadikan. Hujahnya, kerana Allah SWT menjadikan mereka daripada lemah menjadi kuat, kuat menjadi lemah kembali, sehingga akhirnya mereka tidak mampu untuk menggerakkan diri mereka. Orang tua kan, dia boleh jadi nyanyuk kan, dia boleh jadi tidak mampu bergerak lagi, duduk di atas pembaringan saja kan. Ini tidaklah sukar bagi Allah Subhanahu Wa Taala kan, kerana Allah SWT ini adalah hujah dan bukti bahawa Allah mampu untuk melakukannya. Kenapa Allah bagi penangguhan kepada kamu, tidak menjadikan kamu begitu lagi? Ada orang yang mati dalam keadaan semuanya masih ada lagi kan. Kenapa? Sebab Allah SWT Ar-Rahman kan, yang kita baca kan, di dalam ayat sebelum ini kan, bahawa sifat ini adalah sifat Ar-Rahman. Allah SWT kan, memberi peluang kepada manusia untuk kembali balik kan, yarji'un kan, supaya dia kembali dan balik kepada petunjuk Allah SWT, membetulkan kehidupan dia kan. Tapi kalau tidak juga diambil kesempatan ini, maka akhirnya masuklah kamu ke dalam neraka Allah SWT di hari pembicaraan nanti kan. Itu adalah ingatan yang besar daripada Allah SWT dalam surah Yasin ini kan, dalam bentuk yang amat mengesankan kalau kita memikirkan. Afala ya'qilun, kenapa kamu tidak fikirkan perkara ini kan. Dan insyaAllah kita pun tidur di sini kan. Semoga Allah SWT memberi kekuatan kepada kita untuk terus mendapat kebaikan daripada surah-surah yang kita baca ayat Allah SWT ini. Bukan hanya setakat mengulang-ulang bacaan dia pada hari-hari yang tentu, tapi kita tidak mengetahui, tidak memahami apa yang diingatkan Allah SWT di dalam ayat-ayat yang kita baca ini kan. Kerana di dalamnya ada banyak perkara-perkara yang besar yang diingatkan Allah SWT. Jangan biarkan dia berlalu begitu saja dalam kehidupan kita tanpa kita memahami dan juga mengambil ingatan daripada amaran-amaran Allah SWT ini. InsyaAllah kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.